Boy, siapa suruh boy berhenti kot Pak Su? Kau nak tunggu aku mati ke apa? Boy hafal doa-doa hafal tak? Kena hafal kena tanya orang. Time ambil uduk, kalau terkentut, ulang semula daripada awal. Okey. Ulang semula daripada awal. Tengok boy, Kak Rina kau, bini abang Acat kau kan? Dia dengki dengan Pak Su. Siapa yang buat bunyi tu? Wan. Wan buat bunyi. Ya. Yeah. Kau dah kenapa, Cha? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana muka kau orang letak dekat dalam frame? Letak dalam frame betul-betul. Sebelum aku end live, baik kau letak dalam frame. Mari kita Ustaz. Mari kita. Okay, cepat. Aku kira sampai 3 je. Kau tak cik, Ustaz ambil live lain. Letak dalam frame muka. Assalamualaikum Ustaz. Mana muka kau? Letaklah. Aku... Ada. Macam ni. Kalau siapa yang mengada-ngada nak malu-malu, aku tak terima. Aku terus tekan end live. Bila nak live, letak muka dekat frame, terang. Lepas tu dah tanya soalan. Korang tak ada alasan nak malu-malu. Letih lah macam ni. Kejap. Ni Zarul Zamri ni main-main. Kan aku blok kali kedua sekarang. Boy tak nak jadi tukang urut. Tukang urut, belajar betul-betul urut orang. Boy tak nak? Boleh jadi tukang urut. Besok kerja jadi tukang urut tak? Kan? Tolong orang yang sakit. Sekarang aku blok kau Zarul Zamri, kali kedua aku blok kau. Kau jangan macam-macam. Aku ni jenis ikut kepala aku aja sekarang. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dari mana? Cik Man. Dari mana? Dari Kuala Lumpur, KL. Okey, silakan, ada soalan nak share? Macam saya kan, saya nak tanya, saya dah kawan dengan dia lama. Tapi nak ajak berkahwin tu dia macam mengelak lah Cik Man. Macam apa?
dia macam selalu tukar topik lah senang cerita. Sekarang ni cuba cakap dengan dia yang kau nak kahwin dengan perempuan lain. Apa respon dia? Tu tak cakap lagi Cik Man. Belum Cuba cakap. cakap ayat macam tu. Kau cakap dengan dia, awak, saya nak jemput ni. Bulan depan saya nak nikah dah dengan Suraya. Cuba kau cakap macam tu, apa respon dia? Okey. Eh, kau jangan main okey-okey aja. Tak adalah, itu contoh. Itu contoh. Sekarang kan putus, aku pula puncanya. Maksudnya kau kena tanya dia lah, awak ni serius ke tidak? Serius ke tidak? Kan? Kau dah jumpa mak ayah dia ke belum? Dah. Dia dah jumpa mak ayah kau ke belum? Dah, dua-dua dah. Jadi maknanya mungkin dia tukar topik tu, mungkin dia tak bersedia lagi kot. Kau cuba tanya dia nak kahwin dengan kau ke tidak? Serius ke tidak? Bila? Ataupun kau masuk, kau bertunang dulu, senang. Tapi macam bab bertunang pula, orang cakap lah kan. Tunang ni banyak dugaan. Itu yang saya takut tu. Semua benda banyak dugaan. Sebab tu kau kena usaha untuk kurangkan dugaan. Contohnya macam kau tunang jangan lama-lama sangat. Kalau tunang lama-lama tu yang banyak risiko tu. Okey, faham. Boleh? Okey, faham. Ada soalan lain? Tak ada, Cik Man tu je. Okay, terima kasih, doakan Cik Man Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Cik Man nak tanya Cik Man. Okay. Kuat sikit, kuat tak dengar lah. Cik Man nak tanya. Okay. Contohnya kalau kita ni kadang-kadang sampai masa kita macam down gila dengan ujian yang datang. Lepas tu macam mana kita nak face tu dengan ujian yang terlampau berat tu Cik Man? Kita kena tukar. Kadang-kadang tu angin dalam hidup kita ni, kita tak boleh nak tumpukan satu benda. Mungkin itu cadangan, antara cadangannya mungkin kita boleh pergi bercuti, spend masa dengan keluarga. Bukan nak tinggalkan masalah, tapi nak kasih tenang, refresh balik, pergi ke laut ke. Last semayang apa semua, doa tu settle lah. Ataupun cari kawan yang kita percaya untuk kita share masalah. Bukan suruh dia tolong pun, dia mungkin tak boleh tolong. Tapi just ada orang yang kita boleh bersandar ataupun mendengar masalah tu pun dah separuh daripada penyelesaian sebenarnya. Kita nak rasa kita ni di backup dari segi semangat. Faham tak? Itulah antara contohnya. Kalau lepas tu sambil-sambil tu kenalah selesaikan masalah tu. Dan kita kena yakin bahawa Allah tak akan uji sesuatu kecuali kita mampu untuk menghadapi ujian tu. Cuma dia sakit tu biasalah. Ujian ni memang sakit lah sikit. Itulah sebab kadang-kadang orang sekeliling ni dia tak mampu nak support kita sampai kita pun jadi down macam tu. Itulah sebabnya Cik Man. Yelah, betul lah tu. Orang kita jangan mengharapkan orang lain untuk faham kita. Bila kita letak high expectation, kita mengharapkan seseorang itu menjadi sebagaimana yang kita nak, in the end, dia tidak sebegitu, dan dia akhirnya kita akan down. So kita just lag aja dalam hidup ni. Contohnya lah dalam soal bercinta, kita mengharapkan yang perempuan tu akan, ataupun lelaki tu akan melayan kita, akan setia dengan kita. Tengok-tengok dia curang. So kita pun down. Sebab kita letak harapan tinggi. So kita letak biasa je. Kalau ada jodoh, ada. Kalau tak ada jodoh, bukannya aku tak ada sumber kebahagiaan yang lain. Macam itulah.
Boleh? Boleh InsyaAllah. Alright. Faham Cik Man. Ada Nanti sesekali dah, tu, sebab ada sesekali tu mungkin kita boleh bangun bangun malam. Lepas tu duduk termenung dekat situ, dekat atas jadah tu. Allah akan bagi kekuatan lah insyaAllah kat situ. macam tu. Itulah sebab kadang-kadang keluarga kawan. Itulah. Mak ada lagi. Ada, mak ada. Okey, boleh luahkan dekat mak, manja dengan mak ke. Tengok muka dia pun dah separuh semangat kita naik apa benda. Kalau masalah tu berlaku dengan mak, minta maaf dengan dia. Maknanya kita kena buang ego tu lah. Ataupun salah satu jugalah. Berurusan dengan mak ni ketika ada masalah, salah satu daripada penawar ujian ni kita tak boleh nak tolak, dia ada. Tetapi isunya ialah kita nak bina kekuatan menghadapi ujian. Ujian tetap akan ada. Cuma bezanya dulu kita lemah untuk menghadapi ujian, sekarang ni kita kuat untuk menghadapi ujian. So dua situasi berbeza. Tapi pendapatannya sama, ujian. So isunya dekat situ ialah membina kekuatan jiwa untuk menghadapi ujian. Macam tu. InsyaAllah Cik Man. Terima kasih Cik Man. Okey, doakan Cik Man juga InsyaAllah sentiasa doakan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wan, ada benda yang kita lupa nak beli. Bluetooth speaker. Kan? Bluetooth kan tu. Dulu ada benda tu, cuma lepas tu tak ada, senang. Bila lelah tu pasang, tapi itulah kena ada handset. Maknanya pasang dekat Bluetooth kan dengan boleh buka lagu ke sambil live tu kan. Tak adalah diguna. Lu Meng Tai. Sihatlah Lu Meng Tai. Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kau? Saya Khair, ni kawan saya. Okey, kau daripada mana? Tuang duduk Seremban. Seremban kat mana? Seremban. Sikamat. Kau sekolah mana dulu? Saya Tafiz Tafiz kat mana? di Tampin. Tampin. Apa tu? Kalau Yes. mana daripada form 1 sampai form 5 Tafiz kat situ. Memang dia. Habis sekarang ni maknanya engkau jadi imam lah, ustaz lah. Belum lagi. Belajar. Masih Apa belajar. Masih belajar. Habis form berapa umur korang? Tuang 18 lah. Tafiz lagi. Dalam tapi dekat bidang sana. Boy, sadar. Boy, keluar kejap. Nak WhatsApp. Kejap. Apa siapa nama tadi? Tak WhatsApp. Khair, Fikri. Khair dengan Furqan. Sekejap. Ada apa-apa yang Fikri nak apa? Ya. Nak share ke, nak apa ke? Saya nak tanya, hukum sekarang ni memang banyak orang tanya hukum cukur bulu kaki. Ya Allah, ya Tuhanku. Apalah korang ni tak habis-habis dengan bulu kaki. Biarlah dia nak tumbuh. Semalam aku dah bagi tahu dekat apa dah. Bulu kaki ni, bukan bulu kaki, bulu badan lah Ni untuk lelaki lah. Bulu badan keseluruhannya yang tak ada dalil untuk disunatkan bercukur tu boleh cukur ke tidak? Dia ada 3 mazhab. Yang pertama kata haram. Lelaki haram cukur bulu badan. Tak kira lah mana-mana pun sebab menyerupai perempuan. Yang kedua kata boleh. Lelaki boleh cukur bulu badan mana-mana pun. Kerana tak ada dalil yang melarang. Yang ketiga, pendapat sederhana,
Lelaki boleh cukur bulu badan mana-mana pun kalau bulu itu mengganggu dia ataupun mengaibkan dia. Okey, itu jawapannya. Oh, tu saja. Itu Oh, sajalah. kiranya boleh lah. Oh, Maknanya terpulang pada kau lah. Bergantung niat kau. Adakah niat kau mencukur tu nak meniru perempuan ataupun kau mencukur tu untuk kemaskan badan kau. Yang penting kau jangan jadi pisau cukur dengan perempuan. Tu je. Cik Man. Okay, Cik Man, kita nak minta doa. Doa. Sebab dah lama tak masuk madrasah. Ya Jadi kick off. Allah, Cik Man pun memerlukan doa kau hafiz-hafiz Quran ni. InsyaAllah. InsyaAllah doakan. Tak, korang memang asal Seremban ke apa? Tak, kawan saya Melaka. Saya dari Kelantan duduk Seremban. Ibu Dah duduk berapa Seremban. Dah berapa lama kau duduk Seremban? Dari dulu. Dah lama Yelah, dah. maknanya lahir Negeri Sembilan lah. Lahir kat Kelantan. Ibu asal sini. Okey, Seremban dekat taman apa sih Kamat? Desaru? Saya Taman Villa Suria. Villa Suria? Dekat belah mana Dia Taman Sri Pajam Villa Suria. Oh, rumah orang kaya. Rumah 2, 3, 4 tingkat ke dapat pesan. Okey. Yelah. Tapi Cik Man ni, ibu saya dia baru meninggal bulan lepas. Oh, takziah. Lepas tu minta doa kan dia. Oh, takziah Cik Man takziah Ibu meninggal sebab apa? Ibu meninggal sebabkan kencing manis lepas raya tu. Cerai kencing manis Lepas tu tinggi. kebumikan di Seremban. Di Seremban. Habis maknanya sekarang ni adik-beradik berapa orang? Saya 5 orang. Akak mana adik. Kau anak yang ke berapa? Saya ketiga. Okey, so sekarang ni dah okey lah Fikri dah okey lah, maksudnya benda tu dah boleh terima apa semua, insya-Allah lah. Doakan. Waladin soleh ya da'ulah. Doa daripada anak yang soleh. InsyaAllah. Yelah, kita semua akan rasa kehilangan kan. Apa Furqan, kau Melaka kat mana? Alur Gajah. Alur Gajah Alur dekat Gajah. dengan Gadik. Okey, Alur Gajah dekat dengan Tampin je lah pun kan. Dekat situ. InsyaAllah. So macam mana doa? Okey, 9 bulan sama-sama masuk. sama-sama saling mendoa. 9 bulan ni. Apa dia? InsyaAllah. Apa dia? 9 bulan nak masuk lah. Bulan Ogos ni masuk ke Tafiz. Ya. 9 bulan lepas. Dia berapa orang apa ni? Maknanya lelaki perempuan adalah Kita orang bahagian lelaki je lah. Berapa orang Lelaki sahaja. jumlah pelajar sana? Kurang dalam 15. Kita orang dalam 70 lebih. Semua. Siapa pengetua dia, Fikri? Cawangan lah. Kalau cawangan tu Siapa 70 mudir? lebih lah. Siapa mundir dia, Fikri? Dia Haji Suhaimi. Di Suhaimi Ditampil lah, mudir ditampil lah. Ya. Habis cawangan tu ada dekat mana lagi? Dia dekat-dekat je. Dia ada di Tampin, ada di Seri Repah, Dekat Seremban pun ada juga. Seremban. Sabandar. Tahfiz apa Fikri? Tafiz Darushifa Tampin. Darushifa. Darushifa. Sekarang ni banyak pusat-pusat tahfiz kan. Ya. InsyaAllah. Okay? Okay, salam keluarga. Doakan Cik Man. Assalamualaikum. Cik Iman. Terima kasih Iman. Alhamdulillah dapat jumpa. Janganlah kacau. Ayuni Hassan. Kau ada lagi? Cik Man rasa macam dah block. Oh, ada lagi Okey, selamat Hari Raya Ayuni. Apa?
main. Tiba-tiba pula kau ada dekat request. Oh, engkau bila dah masuk BC kau pakai emas apa soalan? Soalan. Astagfirullah. Apa soalan dia? Okay, Silakan. Bios, saya ada satu soalan. Okey, kuat sikit. Kuat sikit. Kuat sikit je Apa rekomendasi rambut perang? Okey, Ustaz. Ada satu tentang rambut perang lah, Ustaz. Okey, saya ada tengok Ustaz yang sebelum. Ustaz kata kalau rambut hitam kan kira apa tak boleh kan? Tak. Apa dia kalau rambut hitam apa dia? Contoh orang tu dah perahkan rambut, lepas tu dia Lain. dia hitamkan balik. Apa pun Ustaz. Hitamkan balik tu. Ya betul. Hitamkan balik tu maksudnya dia ada guna pewarna hitam yang lain lah. Bukan dia lunturkan coklat tu. Jadi biarlah dia tunggukan coklat tu habis rambut dia panjang. Biarlah macam tu aja. So maksud dia tak boleh hitamkan balik kan Ustaz kan? Tak, dia boleh hitamkan balik. Okey, kalau dia nak hitamkan balik boleh, tapi dengan syarat dia tidak berusia yang tua lah. Sebab orang tua kalau nak warnakan rambut, nak tutup uban, elakkan warna hitam sebab ada unsur penipuan. Sebab dia dah tua kan, dah tua nanti nampak macam muda. Tapi kalau umur dia 13 tahun, 14 tahun dia nak warna hitam tak ada masalah. Sebab memang umur waktu-waktu yang macam tu memang tak ada uban. Gitu. Okay, faham Ustaz. Sebab ada kawan saya ni dia perahkan rambut. Lepas tu saya terangkan dekat dia macam tak percaya saya lah. Sebab tu saya tanya Ustaz balik. Boleh lah kalau dia nak hitamkan balik. Sebab mungkin dia takut bila warna rambut dia perang, masyarakat sekeliling akan kecam dia, akan katakan dia orang fasik. Jadi dia nak hitamkan tak ada masalah sebab dia masih muda lagi kan. Dia masih muda lagi. Ni Ustaz orang ni Ustaz. Dia tak dengar cakap saya Ustaz nampak ni. Oh, okey. Itu yang saya marah tu Ustaz. Kita sebagai kawan, sebagai sahabat, kita nasihat lah kan. Yang buat tu dia lah buat. Tak, dia macam ni dek. Dia macam ni. Mewarnakan rambut ni salah satu daripada perhiasan dalam Islam. Boleh, hukum asalnya boleh. Tapi ada beberapa syarat. Yang pertama sekali ialah warna tersebut tidak menimbulkan fitnah. Maknanya kalau kau nak warnakan rambut, kau boleh gunakan warna perang ataupun warna-warna inai yang dekat-dekat dengan warna inai. Memang warna perang, tak ada masalah. Yang kedua, masyarakat sekeliling boleh terima mewarnakan rambut itu satu budaya yang baik. Kau rasa kalau orang Melayu dekat Malaysia ni boleh terima, tak ada masalah. Tapi kalau dekat kampung kau tu tak boleh terima warna rambut, mungkin budak warna rambut ni dianggap sebagai orang jahat, maka kalau boleh janganlah warnakan. Jadi bukanlah mewarnakan rambut tu satu benda yang salah. Cuma dia terkait dengan beberapa faktor sekeliling. Okey Ustaz. Faham Ustaz. Faham. Asalnya, hukum asalnya pada zaman Nabi, mewarnakan rambut bukan satu perbuatan jahat. Itu adalah sunnah. Bahkan Nabi memerintahkan supaya mewarnakan rambut sebagai salah satu perhiasan sebab nak bertentangan dengan budaya Yahudi. Yahudi tak warnakan rambut tau. Yahudi dia tak warnakan rambut. Jadi Nabi suruh warnakan rambut supaya berbeza dengan Yahudi. Kau faham tak? Faham. Cuma sekarang ni Yahudi mewarnakan rambut melampau pula. Warna biru, hijau, warna pink. So sebabnya sudah terbalik.
So bila kita berada di satu zaman yang mewarnakan rambut dianggap jahat, so tak payahlah warnakan rambut suka-suka. Tu je lah. Betul. Okay Ustaz, terima kasih Ustaz atas sharing Ustaz tu. Sebab saya pun baru nak perangkan rambut tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Kau daripada mana? Salam. Okey, silakan. Excited Cik Man. Ni suami saya. Ya, kau dah minta izin kat dia ke belum? Dah. Hmm. Tak ada saja hari tu masa yang dalam Cik Man rumah 107 tu kan. Especially macam husband saya lah. Sebab dia dah hilang dua-dua kan. So masa tu. Yelah. Maknanya kalau tak, maknanya dengan mak mertua lah nak menumpang kasih, tak? Ya betul. So dia banyak belasanya. So macam first time lah saya tengok dia nangis tentu. Ya ke? Yelah. Lelaki ni kalau nangis dia jujur. Perempuan kalau nangis belum tentu lagi. Betul. Saya tahan. Saya tahan. Tak, Cik Man. Sebenarnya saya ada satu kemusykilan nak tanya Cik Man. Ada orang cakap bila orang meninggal kan, nama dia akan bertukarkan macam kita kan bila hidup kita berbin atau berbentikan bapa. Tapi kenapa orang meninggal kita berbentikan atau berbentkan mak? Sebenarnya itu berdasarkan dalil yang lemah. Sebenarnya kalau ikutkan dalil yang kuat, dia meninggal ke, dia hidup ke, tetap diseru dengan nama bapaknya, binkan dengan bapaknya. Itu dalil yang kuat. Tapi yang talqin tu, yang kita baca talqin ni diasaskan daripada hadis yang lemah. Sebab tu tak semua masyarakat Islam buat talqin. Tapi kalau nak buat talqin, tak apalah, masing-masing punya pegangan, masing-masing punya budaya. Kalau dia nak letak bin mak dia pun memang anak kepada mak dia kan. Yelah. Tapi yang paling tepatnya manusia akan dipanggil dengan nama bapaknya sekali, bukan nama maknya, sebab itu keturunan lah. Okay. So sekarang ni macam kadang-kadang sebab macam orang kata ada orang cakap kan, dia kata kalau bila orang yang tak ada ni kita berbinkan atau berbentikan mak. Saya macam kenapa bukan ke selalu bapak? Tak ada dalil yang sahih pasal tu. So tak wajib pun kita nak berbinkan dengan mak tu. Ada satu lagi, sebenarnya banyak tapi kalau macam kita buat tahlil kan, boleh tak kita buat tahlil macam kita macam mana, ada setengah orang kan dia buat tahlil tak buat macam tak panggil orang dalam rumah ke apa kan, kita buat kat masjid ke kat surau. Dia kata tahlil tu selalu buat dekat rumah. Okey. Sebenarnya tahlil-tahlil yang kita buat ni dia tak ada pun ditunjukkan contoh oleh Nabi dan para sahabat. Sebab yang sunnahnya ialah bila orang mati kita doa. Lepas tu kalau kita nak ziarah kubur sekali-sekala kita pergi. Doa ni daripada rumah boleh, nak pergi kubur doa boleh, dan sorang-sorang. Jadi budaya tahlil yang kita duk buat hari ni, yang ada makan-makan, diamlah. Yang ada budaya
Anak buah. Budaya tahlil budaya tahlil yang ada sekarang ni, yang tu tak wajib. Jadi Oji, kalau misal kata mak kita meninggal, lepas tu kita berpendirian, saya tak nak buat tahlil untuk mak saya nak doakan saja. Bukan bermaksud kita anak yang tak baik. Bahkan kita mengikut sunnah Nabi. Cik Man sendiri pun memadai dengan Cik Man sembahyangkan arwah mak, kafankan arwah mak, Cik Man mandikan arwah mak, kemudian Cik Man ziarah ke kubur arwah mak. Tahlil ni Cik Man tak lead tahlil ni. Adakah anak yang tak buat tahlil bermakna dia tidak sayang arwah mak dia? Tak. Tapi dia ikut apa yang betul-betul dia faham dan dia dapat daripada dalil. Doakan mak setiap kali sembahyang. Allahumma ghafir lahu warhamhu, ataupun Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidina. Jadi itu dah menepati sunnah. Dan doa-doa yang lain untuk memohon keampunan untuk arwah mak kita. Okey? Okay. Faham. Terima kasih Cik Man. Sama. Okey. Suami saya asal keluarga suami saya asal dia Seremban. Kan? Oh, Seremban. Seremban kat mana? Ampangan. Kat Ampangan, ya ke? Jadi, Kat... arwah mak mentua saya dekat apa nama tempat tu? Makan Haji Said. Oh, Makan Haji Said. Yelah. Saya pun kubur kat situ, cantik kubur kat situ, bersih. Yelah, betul. InsyaAllah. Cik Man, janganlah marah anak saudara tu, kesian dia. Adalah, aku macam ni je lah. Orang tahu aku macam ni. Dia orang ni pemalas. Apa dia? Yang takut. Ni yang tintong. Ni yang tintong tadi Hai, ni nasib baik anak saya dah tidur. Kalau tak dia macam hai. Siapa nama? Cakap. Kuat sikit. Siapa yang tintong tadi? Okey. Marah cantik rambut. Okay. So dah tahulah. Jadi kalau kita baca doa tu, kalau kita baca doa untuk arwah, maksudnya kita sebut nama dia je lah. Macam tu lah je kan. Tak ada. Tak nak sebut pun tak apa. Allah tahu, kata ya Allah ampunkan mak aku, ayah aku. Allah tahulah benda tu. Yang penting niat lah. Niat kita, insyaAllah. Terima kasih Cik Man. Terima kasih sebab selalu macam tu juga. Kenapa ada setengah orang bila talqin, bila baca tahlil, dia bacakan nama arwah, maksudnya dia berbin atau berbentikan perempuan sebab setahu saya, itulah macam pelik lah kenapa. Jadi macam tu mungkin ada kan. Okey, insyaAllah. Tahu lah. Okey Cik Man, doa untuk kami ya Cik Man. Suami saya kaki patah. Oh, ya Syafakat, semoga cepat sembuh. Doakan Cik Man juga. Alright, terima kasih Cik Man. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana si siapa? Zarik siapa? Arik mana? Assalamualaikum Cik Man. Salam. Cik Man buat apa? Kau pergi buka lampu. Aku tak nampak kau backlight kau tu tak. Okey. Nampak. Okey. Apa soalan? Ambil baling pen. Kau buat apa tu? Tulis surat cinta. Kau buat apa? Okeylah Cik Man. Apa ni? Kau jangan couple apa ni? Okey, apa ni? Ni buku siapa ni? Pak Sukoyak lah sikit. Tak dapat ambil yang ni. Okey, kau daripada mana ni? Daripada JB Cik Man, Johor Bahru. Oh, JB. Okey, apa soalan kau, Syed? Okey Cik Man, apa ni? Saya ada kawan-kawan cakap Cik Man tau. Dia cakap kalau kita bagi saya contoh kalau kita main perempuan Cik Man ni berzina lah, kita berzina. Kalau kita main perempuan yang belum kahwin. Lepas tu kita pecahkan dada dia. Lepas tu ada orang cakap kita kena tanggung dosa dia sampai dia dah kahwin.
Macam mana tu Hmm. hukum dia apa Cik Man? Dia macam ni, berzina ini dosa besar. Dua-dua berdosa, bukan lelaki saja, perempuan pun samalah sebab dua-dua yang nak kan. Tapi apabila mereka bertaubat, maka insya-Allah Allah akan ampunkan taubat dan tak ada isu untuk menanggung dosa yang lagi satu. Oh, dia tak ada apa-apa Ustaz. Tak ada apa-apa. Kenapa? Kalau tak ada apa-apa masalah, kau nak pecahkan siapa? Tak ada Ustaz. Saya tanya je. Okey. Boleh. Boleh. Maknanya tak ada masalah. Maksudnya kita tidak menanggung dosa orang lain. Oh. Lagi satu Ustaz. Kalau hukum saya macam adik-adik tiri semua kan. Apa hukum dia Ustaz? Hukum aurat. Engkau dengan adik tiri engkau, contoh macam maknanya dia satu mak tapi ayah lain-lain kan? Tak, mak lain. Ayah sama. Ayah sama. Itu bukan adik tiri mangkuk, itu adik kandung kau. Oh, tu adik kandung. Oh, Ya. okay, kalau bapak lain? Bapak lain, mak sama, pun sama juga. Mahram kau tak boleh kahwin dengan dia oi. Hukum aurat macam mana Ustaz? Kalau kat rumah Sama aurat, macam adik kandung. tak boleh lakinya. Ya, boleh apa? Oh. Tak ada maksud bukan apa Ustaz. Macam aurat dia ke apa ke. Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa. Jangan kau suruh dia telanjang pula. Maksudnya Tak ada, sama Ustaz. macam adik-adik kandung. Tak ada apa Ustaz. Kau kerja kat mana? Dah tu form berapa? Saya umur 18 Ustaz. Saya kerja Kau- bengkel kereta. Oh, automatik. Saya ambil otomotif Ustaz. Daripada KV ke? Saya daripada sekolah biasa. Tapi saya minat daripada kecil, saya minat kehendaan. So saya masuk. Bagus. Maknanya engkau boleh tak betulkan kereta yang rosak? Boleh lah. Saya main bahagian enjin Ustaz. Kalau apa ni? Hati yang rosak? Hati yang rosak saya cuba juga. Amboi. Jangan nak mempermainkan perasaan perempuan Tak ada Ustaz, saya baik lagi alhamdulillah. Engkau couple. Ada Alhamdulillah. ada Ada juga Ustaz. sampai ke mana lah kau nak couple tu? Saya target tak tahu Ustaz. Itu dia. InsyaAllah yang terbaik. InsyaAllah Ustaz, amin. Doakan Ustaz. Okey, insyaAllah Syed. Okey, Syed, okey, Ustaz nak tanya, engkau Syed Saya Ustaz. Maknanya mak ayah kisah tak kalau kau nak kahwin dengan yang bukan Syarifah? Benda ni banyak agak Ustaz. Saya terangkan Ustaz. Kalau kepada anak lelaki boleh kahwin yang bukan Syarifah. Tapi wanita kena. Kenapa line kau masalah ni Syed? Okey, Syed, kalau kau ada anak perempuan Syarifah kau ada anak perempuan. Kau dengar tak? Kau dengar tak Syed? Okey. Alamak. Okey dengar Ustaz. Okey, kalau kau ada anak perempuan, kalau dia dah bercinta dan nak kahwin dengan yang lelaki bukan Syed, kau okey ke tak? Syed. Syed, internet kau slow Syed. Tak dapat nak tanya pasal kekeluargaan.